Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Assalam at Motivasi. Ni adalah minggu yang kedua kita bersama pagi Ahad. So topik kita hari ini adalah jalan keluar dari putus asa. Ramai orang yang rasa macam diri dia nak putus asa. Ni yang nak putus asa. Tapi ada orang yang dah putus asa dah pun. So kalau nak jalan keluar tu macam mana? So ramai orang kalau dah berada dalam keadaan macam ni, yang pertama saya boleh sarankan adalah anda perlu ada satu perkataan nama dia homeostasis. Apa pula homeostasis ni? Homeostasis adalah benda yang kita akan ubah melalui persekitaran. Contoh, kalau kita sejuk, apa kita lakukan? Apa kita lakukan kalau sejuk? Kalau kita sejuk, kita buat apa? Peluk bolehlah, tapi make sure yang mahram. So bila kita sejuk, kita pergi tempat yang panas. Kalau kita panas, apa kita buat? Kita pergi tempat yang sejuk. So kita akan menyerap persekitaran tu. Sama juga, kalau kita rasa macam putus asa ataupun kita dah putus asa, apa perlu kita lakukan? Kita perlu pergi tempat yang orang-orang yang berjaya di sekeliling. Bila ada orang yang berjaya, kita campur dengan orang yang berjaya, kita akan serap kejayaan tu. So bila kita nak rasa putus asa pun, kita tak rasa putus asa. Contoh macam kami dekat Financial Genius Group FGG, apa kami lakukan bila orang yang macam kurang berjaya ataupun tak berjaya datang, orang yang macam putus asa, orang yang macam tak tahu nak buat apa, ada yang fresh graduate, ada yang orang yang dah kerja, usahawan yang so-called terbengkalai ni, tak tahu nak buat apa, datang saja Financial Genius Group, dia rasa macam wah, semangat. Sebab apa? Di FGG kami ada persekitaran berjaya. Serap orang-orang yang berjaya, serap kejayaan-kejayaan supaya orang yang putus asa ni pun boleh berjaya. Tu yang pertama adalah homeostasis. Okey. Yang kedua adalah kalau nak berjaya, kalau nak keluar daripada putus asa ni ataupun nak jadi berjaya lah, adalah satu benda yang kita perlu ada mentor. Ramai orang bila dia rasa putus asa sebab dia tak ada mentor. Bila tak ada mentor, tak ada idola, tak ada orang yang dia boleh jadikan sebagai contoh, dia akan rasa down lah. Dia akan rasa putus asa. Boleh juga ambil orang yang berada sekarang ni sebagai idola, ataupun of course kita punya ultimate idola adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut saja apa yang Rasulullah buat daripada bangun pagi sampailah tidur balik, sunnah Nabi, ikut sebiji-sebiji, insya-Allah putus asa tak akan wujud. Sebab apa? Ingat dalam surah At-Taubah ayat 40, Allah SWT sebut, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita ataupun jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kamu. So kenapa kita perlu putus asa? Kalau kita tahu Allah berada dengan kita, Allah berada dekat dengan kita, Allah sayang kita. Tahu tak Allah sayang kita berapa banyak? Lebih daripada seorang ibu sayang kita. Ibu sayang kita tak? Sayang kan? Sangat sayang. Tapi Allah SWT sayang kita 70 kali lebih seorang ibu sayang kita. So kalau kita ada keyakinan macam ni, maka tak akanlah kita berputus asa. So yakin Allah SWT lihat, Allah SWT nak kita berjaya. Okey. Yang ketiga, yang pertama tadi homeostasis. Yang kedua apa dia? Mentor. Yang ketiga adalah kita kena ada daily goal. Maksudnya impian seharian. Ramai orang ada impian setahun je. Lepas tu dia cepat putus asa. Apa yang dilakukan adalah setahun Disember tu dia tengok dia punya goal, Allah tak achieve. Januari dia ada goal yang sama, dia ada dream yang sama, dia ada impian yang sama. Sampai Disember Allah tak achieve. Lepas tu ulang balik. Sampai bila pun dia tak akan achieve, sampai bila pun dia akan putus asa. So kalau nak keluar daripada putus asa, apa yang anda lakukan? Anda perlu ada impian seharian. Contoh saya ada impian seharian. Hari-hari apa yang nak saya capai, saya ada impiannya. Contoh hari ni nak buat apa, esok nak buat apa, lusa nak buat apa. Bila kita clear benda tu, daily goal kita ada, maka kita akan menuju ke arah yang berjaya, ke arah satu matlamat, bukannya putus asa. So kalau tak nak putus asa, ubah balik goal anda. So lepas ni hari Ahad kan, so malam ni ubah balik, tengok balik, duduk dekat buat muhasabah diri, duduk dekat tikar sejadah, waktu bangun tahajud ke, doa balik pada Allah. Apa yang anda nak sebenarnya? Contoh, anda nak kejayaan, anda nak kebahagiaan, anda nak ketenangan, anda nak duit,
anda nak lifestyle, anda nak happy family, boleh. Apa saja anda nak lakukan, boleh. Tapi kena ada seharian. Apa maksud seharian? Contoh anda nak duit. Ramai orang yang kata, okey, tahun ni aku nak ada RM30,000. Bila kita ada impian setahun, bila Disember tak achieve 30, next year dia akan ada impian sama. Jangan macam tu. Bila ada 30, kita chunk. Chunk meaning kita kecilkan jadi seharian. So kalau 30,000, sehari berapa? Sikit je. Bila nampak sikit rasa macam lebih possible, lebih achievable, lebih macam boleh ni sebenarnya, boleh ni. So bila rasa boleh, seharian dapat. Bila momentum tu dah ada, dapat, insya-Allah tahun tu sure akan dapat apa yang anda impikan. So tahu tak cara nak keluar daripada putus asa? 3 cara. Homeostasis, kena ada mentor, dan yang ketiga kena ada impian seharian. Okey, so sebelum kita kongsi lebih banyak, kita ambil satu soalan daripada Facebook Al-Hijrah. Okey, dia ada soalan ni. Soalannya berbentuk, kenapa saya masih belum dapat apa yang saya nak? Mohon pencerahan. So soalan saya, apa yang abang nak sebenarnya? Apa yang nak tu? Saya belum dapat apa yang saya nak. Apa dia? Jodoh ke? Rezeki ke? Apa ke? Saya pun tak dapat jodoh lagi ni. Okey. So apa yang apa nak? So kalau nak sesuatu ni sebenarnya Allah SWT tak beri sebab ada reason. Contoh kalau kita nak kereta idaman kita. Sebenarnya kalau kita tengok benda yang lebih, kita akan rasa Allah tak bagi benda tu. Tapi kalau kita tengok kurang, maka kita akan lebih bersyukur. Contoh, kita nak kereta yang mewah. Tapi sebenarnya kita dah ada kereta. Tapi kita tak bersyukur yang kita ada kereta, kita tengok kereta mewah. Yang tu yang kita rasa macam, kenapa saya masih belum dapat apa yang saya nak? Kita akan cakap benda tu sebab sebenarnya kita dah ada. Tapi kita tak bersyukur, lupa nak bersyukur, maka kita tak dapat apa kita nak. Satu lagi contoh, kalau nak dapat apa yang anda nak, apa yang perlu saya boleh sarankan satu benda, anda perlu lebihkan sedekah. Sedekah ni adalah skill ataupun kemahiran. Saya boleh kata kemahiran ataupun benda amalan yang sangat mulia. Dikata ada hadis mengatakan kalau kita dah meninggal pun kita nak bangun balik, kita nak datang balik ke dunia semata-mata untuk bersedekah dan buat amal ibadat pada Allah. So sedekah salah satu benda yang kita nak. Sebab apa? The moment kita bagi sedekah, kita bukan saja bagi untuk diri kita, kita juga memberi bantuan pada orang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah SWT sebut ganjaran bersedekah. Kalau kamu bagi 1, dapat berapa? Bukan 10. Kamu akan dapat 10 kali dengan 70. Kamu akan dapat 700 kali. Contoh kita bagi RM1, kita punya ganjaran dia lebih kurang RM700. Dahsyat tu. Surah Al-Baqarah ayat 261. So bila kita tahu dia main nilai ni, kita akan berlumba-lumba untuk sedekah. Selepas ni jangan bagi RM1. Bagilah duit ungu ke, duit merah ke, duit hijau sedikit ke. Jangan bagi duit biru sahaja. Boleh? Kita amalkan. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah. Jumpa selepas iklan nanti.
Bila saya baca buku ni, Cara Terpantas Menjadi Jutawan, saya dapat banyak tips-tips bagaimana nak keluar daripada putus asa. So ramai orang yang rasa putus asa, tak tahu dah buat apa, blur, down. Hari ni saya nak kongsi satu lagi tips. Banyaklah tips kita kongsi, tapi make sure apa saja dikongsi, make sure kita amalkan. Kalau tak, rugi je pun. Okay, satu lagi benda, saya discover, waktu umur 21 tahun, saya discover benda ni sebenarnya, perkataan adalah doa. Perkataan mempunyai power. Bila anda ulang perkataan pada diri anda, itulah yang akan anda jadi. So lepas ni, jangan sebut, oh aku down lah, aku putus asa lah, aku tak boleh lah. Jangan sebut perkataan ni. Sebab perkataan ni akan mempengaruhi anda. So bila kita, okey, contoh, setiap orang cakap putus asa. Sebut 5 kali, saya putus asa, saya putus asa. Sebut, saya putus asa, saya putus asa, saya putus asa. Saya tengok, bila cakap putus asa pun, perkataan jadi slow. Saya tak suruh pun slow. Badan akan jadi macam, putus asa, putus asa. Sebab apa? Minda dengan badan dia bercantum. Percaya tak? Tak percaya tengok cermin. Minda dengan badan bercantum tak? Semua bercantum kan? So bila bercantum, kita cakap pada minda, badan pun akan bergerak. Sebab tu kalau kita, oh aku tak boleh lah, aku putus asa. Bila cakap dia badan macam, tak suruh pun dia badan bergerak, tapi dia akan bergerak. Sebab apa? Perkataan adalah doa. So bagaimana nak jadi, nak choose perkataan yang betul? Hari-hari kena sebut perkataan yang positif. Contoh, pernah tengok tak Pimai Tang Tu sebelum ni? Pernah kan? Ada dua watak dalam tu. Satu Pak Uda, satu Pak Busu. Okay, now saya nak semua penonton kat rumah sebut busu untuk 8 kali. Sebut dengan family pun tak apa. Ramai-ramai, okey? 1, 2, 3. Busu, busu. Cakap. Kuat lagi. Busu, 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 busu. Okey, soalan. Lembu minum apa? Lembu minum apa? Susu. Tak. Lembu minum air. Kenapa sebut susu? So, sebab apa sebut susu? Sebab selalu ulang perkataan busu, busu, busu. Sama juga. Bila bangun pagi saja, halah, tired lah. Hayo, penat lah. Nak tengok muka bos pun nak termuntah. Hayo. Bila ulang perkataan macam ni, nak pergi office pun tak semangat. So, dia tak bermaya dah pun. Seharian akan rasa down. Sebab apa? Perkataan adalah doa. So, bila anda sebut perkataan ni, itulah yang akan berlaku. Otak anda tak faham. Apa yang anda cakap, itu yang dia akan ikut. Sebab tu kita tak boleh sebut perkataan don't. Contoh, kita letak buku ni, kita cakap kawan kita, don't touch. Jangan sentuh. Jangan sentuh. 95% dia akan sentuh. Sebab apa? Otak tak faham. Jangan sentuh, jangan sentuh. Sentuh lah. Sama juga kita bawa budak-budak, anak-anak kita pergi mall. Jangan lari ya. Jangan lari. Apa dia buat? Dia akan lari macam orang gila. Sebab apa kita sebut jangan lari? Sama juga dengan kawan kita. Contoh perempuan datang menangis, cerita pasal masalah, aku dah semalam. Kita pun tak faham psikologi. Kita cakap jangan menangis. Sebab apa? Kita cakap jangan menangis, dia akan menangis lagi. So psikologi minda manusia tak faham. Apa yang kita sebut, itulah yang akan berlaku. So jangan sebut jangan menangis. Jangan sebut, jangan sebut benda tu. Sebutlah sesuatu benda yang positif. Bila kita bawa anak, okey, berdiri di sini ya, tunggu sini, duduk. Cakap benda macam tu. Bukannya, jangan lari, jangan buat itu, jangan buat ini, jangan sentuh. Contoh lagi satu. Okey, jangan fikir kereta color merah. Jangan fikir kereta color merah. Semua orang ada pemikiran kereta color merah, betul tak? Sebab apa saya kata jangan fikir. Bila kata jangan, itulah yang akan berlaku. So perkataan adalah doa. Okey, bagaimana kita nak lakukan doa? Doa ni adalah hari-hari kita doa, betul? Dalam solat ataupun kat luar solat, kita bermusafir ke, kita buat apa-apa, so kita doa. Satu lagi saya sarankan, bila kita doa, yang paling penting sekali dalam diri kita, kita kena ada satu perkataan, nama dia zon. Nama dia zon. Apa maksud zon? Bila kita doa, kita kena yakin yang Allah SWT akan kabulkan doa tu. Ramai orang yang doa, ya Allah Tuhanku, bagilah aku kereta. Dalam hati macam, memang tak achieve lah. Memang tak boleh tu. Bukan aku tu. Kita doa, kita minta pada Allah. Siapakah Allah ni? Big boss yang boleh bagi apa saja. Tapi kita doa tak yakin. Bila kita buat macam tu, maka zon tak ada dalam diri.
Bila tak ada zon, maka doa tu sukar sikit nak dikabulkan. So kalau anda doa anda dikabulkan, anda perlu ada zon. So untuk keluar daripada putus asa, kena sentiasa berdoa dengan zon. Berdoa dengan zon. Okey, lagi 2 tips kita ambil daripada buku ni ya. 2 tips. Dia kata okey, kalau nak keluar daripada putus asa, kena ada 3 isti. Bukan isteri, 3 isti. Yang pertama, kena ada istiqarah. Apa maksud istiqarah? Sebelum lakukan sesuatu, kita kena doa, kita kena solat istiqarah, minta pada Allah, minta panduan daripada Allah. Contoh, sebelum kahwin. Nak kahwin tak? Untuk yang belum kahwin lah, yang dah kahwin duduk diam saya. Siapa yang belum kahwin tu nak kahwin, kena solat istiqarah, minta pada Allah supaya choose yang terbaik. Kita semua nak yang terbaik, betul tak? So minta pada Allah. Yang kedua, istisyarah. Apa maksud istisyarah? Adalah bermusyawarah dengan orang yang mursyid ataupun orang yang pakar dalam bidang tersebut. So kalau kita nak kahwin, jumpalah orang yang pakar dalam perkahwinan. Mak bapak kita ke, adik-beradik ke, ustaz ke, orang alim ke, orang kaunselor ke, ataupun kita nak beli kereta contohnya. Kita istisyarah dengan orang yang mekanik. Bukannya nak beli kereta, tanya dekat orang yang naik basikal. Mestilah dia akan kata, kereta tak perlulah kena guna minyak, naik basikal je cukup. Sebab apa? Kita istisyarah dengan orang yang salah. Okey, istisyarah dengan orang yang betul. Yang ketiga adalah kita panggil sebagai istiqazah. Istiqazah. Apa maksud istiqazah? Bila kita lakukan sesuatu, kita kena serahkan pada Allah. Dia kata kena serahkan pada Allah, yakinnya Allah SWT akan permudahkan benda tu. Itu panggil istiqazah. So 3 istikharah, istisyarah, istiqazah. Bila kita ada 3 benda ni, maka insya-Allah kita tak akan berputus asa. So nak keluar daripada putus asa, kita kena lakukan 3 isti. Okey? Boleh kita amalkan benda ni. Sebelum kita amalkan, insya-Allah kita akan lakukan. Okey, yang terakhir. Satu lagi tips yang terakhir. Banyaknya tips saya bagi. Tapi kalau tak amal, saya cekik-cekik nanti tau. So, make sure amal. Lepas ni kalau jumpa saya kat luar, make sure ulang balik. Datuk Seri, saya nak ulang apa yang Datuk Seri cakap dalam TV. Kalau tak ulang, Okey, yang terakhir adalah gratitude. Gratitude. Apa maksud gratitude? Sebelum kita tidur, kita kenalah mohon keampunan untuk semua orang. Mohon keampunan ini bukannya kita mohon maaf kepada dia. Kita maafkan dia. Kita maafkan dia dan juga kita berdoa supaya Allah ampunkan kita dengan segala dosa kita, dengan orang-orang sekeliling, dan juga yang penting dosa kita dengan Allah SWT. So gratitude adalah benda yang kita lakukan. Dua perkataan yang kita selalu akan relate dengan gratitude. Satu, banyakkan berterima kasih, dan yang kedua, banyak memohon ampun. Minta maaf. Minta maaf. Kalau buat salah, minta maaf. Tak payah nak rasa takut, tak payah nak rasa malu, minta maaf. Okey, saya memang bersalah. Ataupun another word kita panggil sebagai jujur. InsyaAllah kita amalkan. Perkataan jujur ni bukan senang nak amalkan. InsyaAllah kita amalkan sama-sama. So kita ada jujur, kita akan mohon ampun, mohon maaf. Pada siapa? Pada Allah yang pertama, dan juga kalau kita lakukan dengan orang, kita minta maaf dengan orang dan berterima kasih. Yang tu kita panggilkan sebagai gratitude. Bila ada gratitude, kita akan jadi kita tak akan lagi berputus asa, insya-Allah. So kalau nak dapatkan buku Cara Terpantas Menjadi Jutawan, boleh beli online www.mahadibz.com. Kita boleh post terus ke rumah anda. Buku ni ada 11 chapter, semua sempoi-sempoi dalam ni. Alright. So banyak tips kita belajar. Kita akan jumpa lagi next week dalam Assalam at Motivasi. Hang sempoi, jom berjaya dunia akhirat, insya-Allah.